Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat meneruskan pembelajaran tadabbur ringkas surah Yasin. Kita akan memperincikan keterangan ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Okay, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, seperti mana ayat yang telah kita lalui, ayat yang sebelum ini, yang mana ayat ini merupakan bukti bahawa mereka yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam itu layak untuk dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka antara buktinya adalah Allah mengatakan pada waktu itu, iaitu pada hari kiamat itu, kami mengunci mulut-mulut mereka. Mereka di sini siapa? Kalau kita merujuk kepada maklumat yang berikutnya, mereka dalam ayat ini seperti mana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Katsir adalah merujuk kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada hari kiamat. Orang kafir, orang munafik, orang-orang yang berdosa ini, mereka ini seboleh-bolehnya akan berdolak dalih. Mereka tidak akan mengakui perbuatan buruk, syirik, dosa-dosa yang mereka lakukan ketika mana mereka berada di dunia, dan mereka sanggup bersumpah dengan mulut-mulut mereka. Jadi oleh justru itulah Allah Ta'ala mengunci mulut-mulut mereka. Kerana kalau diberikan mulut itu berkata-kata secara bebas, maknanya mulut itu akan mencari dalih. Kemudian Allah mengatakan wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berkata-kata kepada kami. Maknanya tangan-tangan mereka akan memberitahu apa yang telah mereka lakukan. Manakala wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, manakala kaki pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Jadi tangan akan berkata, kaki menjadi saksi. Dua anggota ini tidak dapat dipisahkan daripada mana-mana manusia. Tak ada manusia yang dia bawa tangan, dia tinggalkan kaki dia. Melainkan kalau memang dia tak ada kaki lah. Kan? Kalau dia tak ada kaki, siapa pula nak jadi saksi? Nanti kita akan jumpa ayat yang berikutnya, ada saksi yang lain. Jadi ayat ni jelas, tak perlu kita perincikan dengan panjang lebar sebab mudah nak faham. Okey, kemudian yang paling penting adalah apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-65 ini. Yang pertama daripada ayat ini
mana-mana manusia tidak akan dapat menutupi mana-mana kesalahan walaupun sedikit. Maknanya, tidak ada mana-mana kesalahan, perbuatan, perkataan yang kita lakukan di dunia ini kita boleh untuk menutupnya. Walaupun dekat dunia orang tidak tahu. Tetapi anggota tubuh badan ini yang akan menceritakan kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, ayat ini sangat berat jika kita fahami dari sudut apa yang kita lakukan. Sepanjang kita hidup, tangan kita adakah digunakan untuk melakukan amal soleh ataupun dilakukan untuk melakukan dosa? Manakala kaki kita, dia akan memberitahu ke mana kita gunakan dan sebagainya lah. Yang ini kita sedia maklum. Pelajaran yang kedua, ayat ini kita dapat belajar betapa hebatnya Allah ini, kekuasaan dia. Sehingga kan tangan ni yang tak boleh berkata-kata ketika di dunia, dia boleh berkata-kata. Kaki yang kita bawa dia ke hulu dan ke hilir, ke mana kita pergi ni pun, Allah jadikan dia boleh berbicara di hari kiamat. Jadi moga-moga ayat ini menambahkan rasa takut kepada kita untuk kita menjauhi dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi untuk mengukuhkan lagi dua pengajaran ini dan ayat 65 tadi, ada satu lagi ayat lain dalam surah Fussilat, ayat nombor 20 dengan ayat nombor 21. Ini saksi-saksi yang lain yang Allah akan bawa. Apa saksi yang lain tu? Allah mengatakan hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit mereka menjadi saksi tentang apa yang telah mereka lakukan. Jadi ahli neraka ni dia tak boleh lagi nak mencari ruang, nak mencari peluang, nak berdolak dalih untuk mengatakan mereka tak layak masuk neraka. Kenapa? Kerana telinga akan memberikan saksi. Mata akan memberikan saksi. Bahkan kulit-kulit badan pun akan menjadi saksi. So ada berapa saksi yang ada pada tubuh badan kita? Kalau kita gabung ayat 65, apa dia? Tangan, kaki, telinga, mata dan juga kulit. Bahkan nanti sebenarnya mulut pun menjadi saksi juga pun sebenarnya. Semua sekali ada 6. Jadi mana kita nak lari dari Allah Azza wa Jalla? Inilah sebab kenapa surah Yasin ini dia boleh menghidupkan hati. Masih ingat lagi kita sebut Al-Imamul Al-Ghazali rahimahullah telah menamakan surah Yasin ini adalah jantung kepada Al-Quran. Jadi surah ini dia menghidupkan hati-hati manusia. Menghidupkan dari sudut apa? Kita juga telah sebutkan. Surah Yasin ini adalah surah yang membuktikan bahawa adanya kehidupan yang sebenar-benarnya di hari akhirat. Jadi kalau kita faham surah Yasin membuktikan adanya kiamat, hidup semula. So hidup semula ni nak buat apa? Sudah pasti hari itu adalah hari pembalasan. So macam mana nak balas? Kalau kita ingat lagi ayat nombor 12, Allah Ta'ala akan tunjukkan apa? وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ tu kita dah belajar lah. Nanti kita akan berpandukan kepada buku-buku amal. Kalau ada siapa-siapa yang berdolak dalih
dia tidak mahu mengaku, maka diri ini, panca indera inilah, anggota tubuh badan inilah, ia akan menjadi saksi yang sangat kuat terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi moga-moga kita faham ayat-ayat ini dapat membentuk diri kita menjadi seorang manusia yang bertambah imannya, bertambah baiknya. Ada di kalangan ahli neraka, mereka marah kepada kulit badan mereka yang jadi saksi. Allah mengatakan waqalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit badan mereka, kenapa kamu jadi saksi kepada kami? Kita tahu kulit itu jawab apa? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit itu jawab, Allah yang berkuasa menjadikan setiap sesuatu itu berkata-kata. Jadi kita tak boleh lari daripada kulit tubuh badan kita. Tuan-tuan, kalau kita gabung dengan ayat-ayat yang lain, saksi yang paling besar sekali adalah Allah itu sendiri. Kalau kita baca dalam surah Al-Zalzalah, yang menjadi saksi yang besar juga adalah Al-Ardu, iaitu bumi. Ayat nombor 4 tu. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi-bumi itu akan ceritakan tentang khabarnya. Ayat itu Nabi pernah tanya kepada para sahabat. Nabi tanya, kamu tahu tak? Ayat yang keempat surah Zalzalah tu, bumi memberitahu khabar-khabarnya itu apa? Para sahabat tidak menjawab. Para sahabat kata Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi mengatakan bumi ini, dia akan menceritakan kepada Allah di hari kiamat. Si fulan pada tarikh sekian dan sekian, pada waktu sekian dan sekian dia buat apa. Dan bumi itu akan mengkhabarkan kepada Allah, si fulanah ini pada tarikh sekian dan sekian, pukul berapa daripada pukul berapa, apa yang dia buat. So tak takut lagi. Tidak mahu bertakwa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Tak mahu berhenti lagi untuk menipu manusia. Tidak mahu lagi berhenti daripada dosa. Kalau baca surah Yasin setiap minggu, tidak membawa kita ini dekat kepada Allah, maknanya orang yang membaca itu sebenarnya mungkin dia faham, tapi mungkin hatinya mati. Ataupun mungkin dia baca, mungkin dia tak faham. Sebab sepatutnya orang yang hatinya hidup, dia faham, maka dia akan ambil tindakan supaya nanti tangan dia tidak memberikan saksi yang jahat. Kakinya tidak memberikan saksi yang tidak elok. Begitu juga telinga, mata dan juga kulit-kulit tubuh badan manusia. Jadi rupa-rupanya Allah beri kita tangan ni ada sebab. Kan? Allah bagi kita kaki, ada sebab. Allah bagi kita mata, ada sebab, dan begitulah. Jadi moga-moga ayat-ayat ini menambahkan lagi rasa takut kita kepada Allah dengan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-66. Ayat 66 ni, walaupun kita dah cerita ayat tentang syurga dan neraka kan, kalau ikutkan macam neraka ni, tamatlah. Betul tak? Sebab penghujung hidup kita syurga dan neraka lah. Tetapi Al-Quran ni, Allah Ta'ala ni, setelah dia takutkan manusia dengan neraka tu, maka dia bawa semula untuk manusia ini berubah. Dia bukan maksudnya, ayat ni apabila cerita tentang neraka tamat. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan manusia bahawa Allah itu berkuasa. Kalau ayat tadi itu, mungkin orang kata, yang itu dekat akhirat. Jadi kalau orang tak percaya akhirat ni, dia akan buat apa? Dia akan buat ambil kisah dan tak kisah. Tetapi bermula ayat nombor 66, Allah Ta'ala memberikan ancaman. Masa hidup lagi, kami boleh buat apa yang kami nak buat, kata Allah. Antaranya, ayat 66 ni
Allah nak menghapuskan penglihatan manusia. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirat. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Allah menyatakan tentang kehendak dia. Allah mengatakan jika kami kehendaki, pasti ataupun benar-benar kami akan menghapuskan mata mereka. Okey, apa makna la tamasna ala a'yunihim? Okey, menghapuskan mata tu, kita tengok pada perkataan la tamasna tu. Okey, la tamasna ni dia boleh merujuk kepada dua. Sama ada Allah butakan mata tu. Mata tu ada. Tapi Allah boleh butakan sampai tak boleh melihat. Ataupun maksud dia, kata para ulama, maksudnya Allah Ta'ala ni dia boleh hilangkan mata. Maksudnya seolah-olah mata tu asalnya ada. Allah boleh hilangkan seolah-olah dekat muka ni tak ada langsung tempat adanya mata sebelum ni. Boleh faham maksud dia? Lupa masna ni maknanya yang paling tepat adalah Allah Ta'ala ni dia boleh hilangkan mata kita. Bukan hilangkan sekadar buta. Tapi Allah Ta'ala boleh hilangkan kedua biji mata ni sampai tempat dua biji mata ni tak ada. Itu maksud lupa masna ala a'yunihim. Okay. Ada di kalangan para ulama, mereka mentafsirkan ayat ini dalam dua sudut. Ada para ulama kata mata ni merujuk kepada mata hati. Ada para ulama kata bukan mata hati, tapi boleh juga membawa maksud mata yang hakiki. Kalau mata hakiki tu kita fahamlah. Kalau mata hati ni maknanya Allah Ta'ala boleh hapuskan penglihatan tu, maknanya Allah boleh matikan hati tu. Okay. Jadi kita lanjutkan lagi. Jadi, jika mata itu dah tak ada, maka apa yang berlaku? Sehingga masing-masing menerpa, mencari-cari jalan. Jadi, kalau dah tak boleh nampak, maka mereka buat apa? Mereka tak boleh mencari lagi mana jalan dia, mana jalannya. Maka Allah Ta'ala kata, فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. Maka, kalau mata tu dah hapus, kamu meraba-raba mencari mana jalan nak lalu ni, maka bagaimana mereka boleh dapat melihatnya? Maknanya Allah memberi ancaman kepada manusia. Bahawasanya bukan sekadar di hari akhirat, tangan tu boleh dihidupkan untuk berkata-kata. Bukan sekadar kaki tu juga boleh menjadi saksi untuk berkata-kata. Tetapi Allah boleh buat masa hidup dekat dunia ini menghilangkan penglihatan manusia. Jadi, kalau kita ambil dua pentafsiran, kalau kita ambil pentafsiran mata hati, Allah boleh matikan, Allah boleh hilang terus. Hati ni memang tak rasa apa-apa. Ingatkan tentang ayat Allah, dia buat tak kisah. Ingatkan tentang neraka, dia tak takut. Maka mata hati ni, kalau Allah dah hilangkan dia, dah matikan dia, maka dia tak akan dapat lagi jalan petunjuk buat selama-lamanya. Tapi kalau dia merujuk kepada mata yang hakiki, memang secara hakiki dah tak boleh lagi untuk mencari jalan yang biasa sebelum ini dilalui. Okay. Untuk lebih faham lagi, mari kita kukuhkan tafsiran ayat itu dengan beberapa pelajaran dia. Okay. Nombor satu, pelajaran yang kita dapat belajar
daripada ayat nombor 66 ini, kita dapat belajar Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita Allah ini mempunyai sifat masyiatu, iaitu Allah ni mempunyai sifat berkehendak. Lepas tu kita jumpa kata lau nasya. Allah bagi tahu Allah ni dia berkehendak. Okay. Jika Allah itu, setelah Allah itu berkehendak, maknanya Allah boleh buat untuk kekalkan mata tu boleh melihat. Allah boleh buat untuk hapuskan mata itu tidak boleh lagi melihat, sehingga tempat letak mata tu pun tak ada kesan dah. Allah boleh berkehendak melakukannya. Tetapi kita kena ingat, apa sahaja kehendak yang Allah lakukan, yang Allah pilih, pasti bersamanya ada hikmah. Mesti ada hikmah dia. Okay. Sama ada hikmah dia untuk menunjukkan kepada kebaikan, ataupun hikmahnya adalah untuk menakut-nakutkan manusia tentang keburukan. Semua ada hikmah. Baik, pelajaran yang kedua, sekali lagi kita dapat mengetahui bahawasanya kesempurnaan kekuasaan Allah, yang Allah ini dia boleh menghapuskan terus mana-mana mata manusia, seolah-olah mata itu tidak ada. Allah boleh buat tak? Allah boleh buat. Tetapi Allah tidak melakukannya. Tapi Allah kata dia boleh melakukannya. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok ayat yang mengatakan Allah ni kalau dia memilih sesuatu kehendaknya, dia pasti diiringi dengan hikmah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Insan ayat nombor 30. InsyaAllah nanti kita akan belajar surah Al-Insan yang dekat belakang. Sekali itu kita akan jumpa Allah kata di hujung ayat itu, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Okey. Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ayat 66 tadi ni tuan-tuan ya, ayat 66, ayat nombor 67 dan ayat nombor 68 sebenarnya dia satu kumpulan ayat yang Allah nak menyebutkan tentang Allah ni sebenarnya dia boleh mengubah daripada satu situasi kepada satu situasi. Tuan-tuan ingat ya, sebenarnya bukan sekadar Allah nak takut-takutkan, nak tunjuk dia hebat dari sudut menghapuskan mata. Tetapi tuan-tuan kena lebih mendalam. Sebenarnya bermula ayat 66 ni Allah nak sebut begini. Asalnya boleh lihat, jadi dia boleh berubah menjadi tidak boleh melihat. Asalnya ada mata, Allah boleh mengubahnya menjadi tidak ada mata. Jadi mudah ingat, bermula ayat 66, 67 dan 68 sebenarnya Allah ni dia nak fokus tentang dia berkuasa mengubah satu keadaan kepada satu keadaan. Kita ingat tu. Mengubah satu keadaan kepada satu keadaan. Apa kaitan dengan akhirat? Kan tujuan surah Yasin ni, jawapan dia Allah boleh mengubah dunia ini ada kepada dunia ini binasa. Allah boleh ubah daripada orang yang dah mati kepada hidup semula. Allah boleh ubah daripada orang yang kat dunia dia mulia, di hari akhirat dia menjadi hina. Allah boleh ubah. Di hari akhirat Allah boleh ubah manusia yang dulu dekat dunia dia hina, di hari akhirat dia menjadi mulia. Dua benda tu nanti kita akan belajar dekat suratul Waqi'ah. Jadi ingat, tiga ayat ini, 66, 67, 68, Allah nak menyebut tentang perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Jadi, kita akan sambung insya-Allah pada keesokan pagi bagi keterangan ayat yang ke-67. Jadi boleh baca terlebih dahulu, nota tertanda dapat. Nanti tuan baca bermula
dalam nota bercetak muka surat nombor 16. Baca terlebih dahulu ayat nombor 67 dan ayat nombor 66 bersama pengajarannya untuk kita ikuti pengisian tadabbur ringkas keesokan hari. Insya-Allah kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan memohon keampunan Allah melalui tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.